mesti akan dibabitkan dengan beberapa perkara seperti Illuminati, Freemason, Rothschild dan sebagainya. Dan aku tidak menafikan langsung perkara ini sebab ini. Hai, Assalamualaikum semua, nama aku Alif. Selamat kembali ke channel aku Marjans TV. Thank you so much sebab sudi klik video ni. Bagi mereka yang baru sampai, welcome guys. Bagi mereka yang dah lama sampai dan masih setia menanti video-video aku, here's another one for you. Tengok pada title pun, aku very sure dan korang akan tertarik dengan tajuk apa yang aku nak sampaikan pada hari ini. Bagi mereka yang tak reti baca, hari ini aku nak bercerita pasal dua individu yang sangat-sangat berpengaruh di Amerika Syarikat. Kekayaan mereka ni membuatkan mereka ini mempengaruhi segala faktor decision making yang berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan saham, berkaitan dengan duit di seluruh dunia. Hari ni aku nak memperkenalkan korang dengan Rothschild dan juga Rockefeller. A little bit of history, bagaimana mereka bermula, siapakah mereka sebenarnya, bagaimana mereka berkaya macam ni, kayakah mereka ni sebenarnya dan sebagainya lah. Dan aku juga ingin mempersoalkan dalam video ini, bolehkah Islam diperkotak-katikan ataupun diperbodohkan dengan kekayaan-kekayaan ini? Jadi tanpa melengahkan masa, let's dive into the video. Bila kita sebut nama Rockefeller, kita dah kenal Rockefeller ni adalah antara salah satu family ataupun dinasti yang paling berpengaruh dan paling kaya di Amerika Syarikat. Dari segi politik hinggalah ke environmentalist, philanthropist, nama ahli keluarga Rockefeller ini tidak asing lagi dalam Amerika Syarikat dan juga luar Amerika Syarikat. Bagaimana mereka boleh kaya? Bagaimana mereka boleh ada duit yang begitu banyak ini? Dan bagaimana mereka bermula? Kalau korang nak tahu, sehingga hari ini sudah ada 6 keturunan Rockefeller. Dan memang lama dah keluarga ini menetap di Amerika Syarikat dan mempunyai bisnes besar di Amerika Syarikat. Mereka ada 6 generation dan pada generation yang keempat, mereka ada 21 ahli keluarga yang memainkan peranan besar dalam sektor ekonomi, minyak, perdagangan dan apa sahaja yang berkaitan dengan duit di Amerika Syarikat. Mereka ni tak macam syarikat-syarikat lain tau. Mereka ni tak macam company-company yang orang luar join campur tangan apa benda semua jadi board of director. Tak, mereka ini ditakbir, di-own ataupun diuruskan semua 100% oleh keluarga mereka sendiri. Segala apa yang mereka ada kat dalam dunia ini bermula dengan seorang sahaja, John Davison Rockefeller, yang dilahirkan pada tahun 1839 dan mati pada tahun 1937. Pada tahun 1915, John D. Rockefeller ni dia start dengan apa tahu guys? Dia uruskan sebuah pelantar minyak ataupun sebuah oil refinery terbesar di dunia yang berada dekat Amerika Syarikat pada ketika itu. Apa dia buat adalah dia monopoly the market tau. Dengan cara apa guys? Dia undercut ada punya company dengan jual harga yang murah dan juga dia kau team dengan railroad. Dia ada railroad punya business, jadi segala distribution, segala logistik punya isu berkaitan dengan minyak ini diuruskan dengan baik. Jadi dia dapat memonopoli bisnes minyak ini. Dan seawal 1918, John D. Rockefeller telah mengawal 90% minyak yang ada dekat Amerika Syarikat. Gila guys, 90% dia punya. Oleh kerana itu, kerajaan Amerika Syarikat telah membuat satu undang-undang ataupun satu perlembagaan baru di mana bisnes monopoli seperti ini tidak lagi sah dan illegal, dan ini membuatkan Rockefeller terpaksa divert dia punya bisnes kepada benda lain selain daripada minyak. Dan pada ketika John D. Rockefeller mati pada tahun 1937, kekayaan apa yang diperolehi adalah actually 1.5% daripada US punya GDP. Kebayangkan US punya GDP, satu Amerika Syarikat punya GDP tu dia worth 1.5% of that GDP. Kalau kita translate kepada dolar ataupun nilai mata wang, John D. Rockefeller worth 340 billion US dollar guys. Untuk seorang lelaki sahaja punya kekayaan, bukan syarikat untuk dia punya kekayaan saja. Dan apabila US macam aku cakap tadi dah start untuk tak terima monopoli bisnes macam ni kan, macam dia tak boleh control the whole market minyak, anak dia pula John D. Rockefeller Jr. pun apa yang dia buat adalah dia diversify the business. Dia masuk kepada bidang philanthropist, dia masuk kepada bidang dia buat real estate, dan paling besar apa yang dia buat adalah real estate lah dekat New York. Dan apa yang mereka ada dekat New York sekarang ni macam semua tahu is the Rockefeller Center lah. Dan at the same time juga dia ada banyak tanah gila yang didermakan untuk buat stadium. Dia bagi untuk orang buat museum dan sebagainya. Dia derma macam tu je. All the prime location punya tanah yang ada kat New York dia bagi macam tu je. Sebab itu one of the business yang dia ada pada ketika itu adalah real estate. ahli-ahli keluarga Rockefeller lain juga turut involved dengan pelbagai jenis infrastruktur yang monumen dekat New York. Antaranya adalah The Cloister dan juga tak lain dan tak bukan The World Trade Center. Yang jatuh tu 9/11 tu, itu pun adalah salah satu building yang di-own oleh Rockefeller punya family juga. Dan bukan kat New York saja guys. Apa yang mereka buat adalah mereka ada donate, mereka buat tanah, beli tanah untuk buatkan 20 national park untuk serata Amerika Syarikat. That is how rich they are. Dan itu membuatkan orang Amerika sanjung keluarga Rockefeller
Rockefeller ni. Selain daripada mempunyai harta yang banyak, bila orang-orang kaya ni wujud kat dunia ni, maka mereka terkenal dengan satu benda ni, iaitu apa guys? Sikap pemurahannya. Sikap dia punya, macam mana cakap tu, dia punya charity, dia punya tu memang banyak gila apa yang dia buat. Macam contohnya Rockefeller sendiri, John D. Rockefeller, the senior one, dia spend lebih daripada $500 billion untuk medical research, untuk ubat-ubatan, untuk medication, untuk charity lah, senang cerita. Dan juga anak dia pun sama juga, buat kerja yang sama. Anak dia pun spend almost $500 million juga untuk kerja-kerja ini. Jumlah sehingga tahun 1960-an oleh kedua orang anak beranak ni dekat $1 billion. Dan pada ketika hari ini, seorang lagi ahli keluarga Rockefeller yang paling tua pun buat benda yang sama. Mereka spend, mereka belanja untuk charity dengan begitu banyak sekali. Dia seorang dia spend almost $1 billion untuk macam-macam perkara, untuk modern art lah, untuk education dan sebagainya. Dan oleh kerana inilah mereka, keluarga mereka, dinasti Rockefeller ini disanjung hebat oleh orang-orang Amerika Syarikat. Dan mereka susah untuk dijatuhkan oleh kerana dunia ini dipusing oleh duit dan mereka ada most of it. Dan oleh kerana itulah ramai yang membuat spekulasi ataupun konspirasi mengenai tentang keluarga ini yang mengawal dunia, yang mengawal Amerika Syarikat dan sebagainya. Dan tidak mustahil sebab mereka ada segala-galanya, terutamanya duit, untuk memastikan apa yang mereka nak itu boleh dapat. Jom, sekarang ni aku nak cerita dengan korang pula pasal keluarga Rothschild pula. Apabila kita bercakap pasal Rothschild ni, lagilah nama yang sangat-sangat hangat. Nama keluarga yang sering diselitkan ataupun sering terpalit dengan cerita-cerita konspirasi. Segala apa yang berlaku, segala apa yang terjadi, yang ada shady business ke, yang nampak macam funky-funky sikit ke, apa benda kan, mesti akan dibabitkan dengan beberapa perkara seperti Illuminati, Freemason, Rothschild dan sebagainya. Dan aku tidak menafikan langsung perkara ini sebab ini boleh terjadi dan akan terjadi dan sudah pun terjadi. Kerana apa guys? Kerana duit. Kerana mereka mempunyai apa yang manusia ini nak. Kerana dia ada yang apa dunia ini mahukan. Kerana dia ada apa yang membuatkan this world spinning, iaitu duit. Bagaimanakah keluarga Yahudi ni, keluarga Jew ni yang boleh jadi kaya raya ni tau? Okay, bila kita berkaitan dengan banking, business ke, banker dan sebagainya, pinjam duit ke sana ke sini, kenapa orang Yahudi? Kenapa bukan Kristian? Kenapa bukan Islam? Kenapa bukan orang lain selain daripada keluarga Rothschild ni? Jom kita selami kenapa keluarga Rothschild ni pula. Ianya bermula dengan seorang lelaki yang bernama Mayer Amschel Rothschild yang tinggal dekat Germany. Dia ni adalah seorang Jew ataupun Yahudi yang dia panggil apa dia panggil tu? Court Jew lah. Dia macam taraf-taraf Yahudi yang atas sikit lah, yang jadi banker sejak daripada dulu lagi. Kenapa Yahudi yang jadi banker? Kenapa bukan orang lain? Ini sebabnya guys. Ini kerana orang Kristian dekat Eropah tak makan riba. Pada zaman dulu guys, orang Kristian tak buat bisnes banking ini bagi pinjam duit dan sebagainya. Kerana apa guys? Kerana Bible cakap segala urusan peminjaman duit yang ada interest dan sebagainya adalah dosa, haram. Jadi mereka patuh. Dan inilah sebabnya kenapa orang Kristian tidak memonopoli bidang banking pada ketika itu sehingga hari ini. Berbeza dengan orang Yahudi seperti Rothschild ni, agama Yahudi tidak ada sebarang larangan terhadap mengenakan bunga daripada pinjaman. Oleh kerana itulah daripada zaman dulu lagi mereka telah ambil this kind of business, jaga this kind of business, run this kind of business untuk lend the money towards other people. Kerana apa guys? Kerana orang Yahudi boleh ambil bunga, boleh charge bunga dan sebagainya. Mereka tidak terbelenggu dengan undang-undang agama yang mengatakan tidak boleh ambil riba. Rothschild punya kepala yang first ni, dia telah kahwin dengan seorang lagi court Jew, seorang lagi business partner, seorang lagi Yahudi yang ada business banking dan sebagainya. Mereka kahwin dan mereka beranak semualah. Dan keluarga mereka ni actually mereka amalkan arranged marriage. Mereka kahwin antara satu sama lain. Cousin tu lah, kakak ni kahwin dengan adik yang tu lah, sepupu ni sepupu dengan tu lah kahwin. Sebab apa guys? Sebab mereka nak memastikan business mereka, duit mereka terus berada di dalam keluarga mereka. Dan sehingga mereka sendiri mengeluarkan undang-undang di mana waris wanita atau waris perempuan tak boleh terima harta. In terms of macam harta pusaka ke apa semua kan. Mereka tidak boleh turunkan benda tu kepada ahli keluarga perempuan. Anak perempuan dan sebagainya kan tak boleh. Dan Rothschild ni ada anak. Dia ada anak lelaki 5 orang. Dan 5 orang ni dihantar kepada sekitar Europe tau. Dia hantar kat Jerman, dia hantar dekat Austria, dia hantar kat Italy, France dan juga Britain of course. Jadi kelima-lima orang ni dia dah jaga negara-negara major dekat Europe ni, negara-negara besar kat Europe. Mereka start buat banking business. Mereka start pinjamkan duit kepada kerajaan-kerajaan. Dan inilah yang menyebabkan mereka semakin gah. Kan masa ni kan Europe tengah berperang kan, berperang sana sini kan. Mereka berperang sesama sendiri dan sebagainya. Yang tak berperang ni siapa? Yahudi ni lah, Rothschild ni lah. Apa
yang dia buat adalah mereka fund dia peperangan. Pada zaman dulu, kerajaan tak ada duit ataupun tak ada bank negara, tak ada banking system sendiri. Jadi apa yang mereka buat? Mereka pinjam, mereka loan kepada orang-orang kaya seperti Rothschild, bank-bank macam ni. Dalam kemelut French Revolution, dia bagi duit dekat France. Mereka sponsor itu, sponsor ini, buat loan itu, buat loan ini dengan France. And the best part is, bukan sahaja dia pinjamkan duit kepada France, dia actually sponsor kedua-dua parti yang sedang berperang dekat France tu. Kiri kanan dia sapu untuk dapatkan the full advantage of the situation. Bukan setakat peperangan saja guys. Keluarga Rothschild ni sponsor macam-macam benda. Terutamanya apa tahu? Mereka sponsor macam-macam benda yang major. Macam contoh je Suez Canal. Peterusan Suez tu dekat Egypt tu, satu benda yang besar kan. Mereka lah antara manusia yang fund the project untuk memastikan benda itu berlaku. Selain daripada itu, apa yang mereka buat? Mereka juga bagi duit kepada Vatican, kepada Pope, kepada Catholic Church untuk start negara sendiri, untuk start govern the Christian semua tau. Itulah dia punya power. Dia bagi duit ke orang-orang ni sampai mereka yang diberi duit ni semua sujud, sanggup cium tangan apa benda semua. Kenapa guys? Sebab apa? Sebab hormat kerana bagi pinjam aku duit. Sehingga kan pada satu ketika tu mereka bail out Bank of England. Bank of England ada isu dengan keuangan, mereka bankrupt. Keluarga Rothschild yang tolong Bank of England. Kau gila apa? Nak dipendekkan cerita, keluarga Rothschild ni, dia punya kekayaan dia ada lebih daripada $500 trillion. Alright, seperti itulah rumours yang orang katakan lah. Ada yang kata kurang, ada yang kata lebih, ada yang kata 300 bilion je. Benda-benda macam ni memang tak ada orang yang boleh tahu, yang boleh nilaikan. Kerana apa guys? Kerana mereka lah yang kontrol banking satu dunia. Instead of kita nak tahu berapa yang dia ada, actually dia yang tahu berapa kita ada. Dia boleh tahu setiap negara tu ada berapa duit. Dia boleh tahu kerajaan tu ada berapa duit. Dia boleh tahu kerajaan mana yang perlu pertolongan. Dia boleh tahu kerajaan mana yang tengah sesak, yang boleh dia tolong, yang boleh dia manipulate. Yang mana mereka boleh masuk dan campur tangan dan sebagainya. That is how they work. Itulah cara mereka memastikan kerajaan-kerajaan ni semua, negara-negara ini sujud sembah kepada mereka. Kerana apa guys? Kerana duit. Bukan hanya orang bukan Islam, negara-negara Islam pun ada, Malaysia pun ada yang pinjam duit dengan Bank Dunia apa semua ni. Jadi tak terlepas, aku nak cakap kat sini, tak ada satu pun manusia di dalam dunia ini ataupun negara yang boleh terlepas daripada cengkaman dua manusia ini, iaitu Rothschild dan juga Rockefeller. Tetapi aku ada satu soalan nak bagi kat korang. Kerana mereka mengawal dunia, kerana mereka mengawal segala-galanya, kerana mereka mengawal vaksin, mereka mengawal segala-galanya lah, senang cerita, adakah itu menyebabkan anda tidak boleh menjadi orang Islam yang baik? Adakah sebab mereka terlampau kaya, mereka control everything, mereka control media, mereka control bank, duit dan sebagainya, adakah itu membuatkan aku tidak boleh jadi manusia ataupun Islam yang baik? Secara harafiahnya ataupun secara literalnya, memang mereka control everything. Tetapi adakah mereka mengawal jiwa korang? Adakah mereka mengawal syahadah korang? Adakah mereka mengawal solat 5 waktu korang? Mereka mempengaruhi dengan apa? Dengan cara hiburan, dengan cara duit, wang ringgit dan sebagainya, membuatkan hati kita gelap dan sebagainya. But at the end of the day, segala keputusan kita, segala apa yang kita nak buat itu, segala tindak tanduk kita, apa yang kita nak buat, segala keputusan yang kita nak buat, berbalik kepada kita. Kita boleh blame orang-orang ni, kita boleh blame Rothschild, kita boleh blame Rockefeller, kita boleh blame Yahudi, kita boleh blame Freemason dan sebagainya. Adakah dengan cara kita blame mereka, adakah cara kita memaki diorang apa semua membuatkan kita jadi Islam yang lebih baik? Hanya diri sendiri. Kenapa aku cakap macam ni adalah kerana apa guys? Kerana kita sibuk dengan apa yang berlaku dekat luar sana, apa yang berlaku dengan kerajaan, apa yang berlaku dengan itu, dengan ini dan sebagainya. Kita sibuk. Tapi apa yang kita buat? As a Muslim, as a Islam, as a orang yang beragama Islam dan sebagainya, apa yang kita buat untuk diri kita dulu? Jangan fikir pasal benda lain Jangan fikir pasal benda lain. Jangan fikir pasal benda yang begitu besar kat luar sana. Kita berbalik kepada diri sendiri, kepada keluarga kita sendiri, kepada diri sendiri. Apakah yang telah kita lakukan? Adakah kita tak buat benda-benda yang Islam suruh kerana mereka mengawal dunia? Oh, mereka mengawal dunia, mereka ada itu, mereka ini, mereka kaya, mereka Freemason, mereka buat itu, mereka brainwash kita, menyebabkan kita tak boleh solat dan sebagainya. Is that true? Is that true? Kita dah tahu dah apa yang mereka capable. Kita tahu dah apa yang mereka mampu buat. Kita tahu dah apa yang mereka nak buat. Kita dah tahu dah apa yang mereka nak pastikan berlaku. Kita tahu mereka nak jatuhkan Islam dan sebagainya. Tetapi adakah kita menjadi Islam yang seperti disuruh? Sebelum kita blame orang lain, tanya dulu, adakah kita perform the real Muslim conduct? Adakah kita mengikuti ad-din
the way of life, jalan yang telah diaturkan oleh Islam. Adakah kita ikut benda-benda itu semua? Aku tidak patut blame benda ini kepada orang lain. Aku tidak patut blame ini kepada orang-orang lain. Kerana apa guys? Kerana Islam itu ada di dalam aku, ajaran itu ada dalam diri aku. Mereka boleh buat apa yang mereka nak buat, tapi pucuk pangkalnya dekat sini. Sebelum kita nak blame orang, sebelum kita nak blame itu, sebelum kita nak salahkan orang itu, sebelum kita nak salahkan vaksin, sebelum kita nak salahkan itu, ini semua, tanya diri kita, apakah yang telah kita lakukan. Thank you so much for watching guys. See you guys on my next video. Take care guys. Stay healthy, stay positive, be a good Muslim as always. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.